Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pagi ini murid-murid ceria dan bersemangat memulakan sesi pembelajaran bersama Cikgu Zaimah. Okey, tema kita hari ini adalah tema 4, perpaduan, unit 10, memupuk perpaduan, tajuk semarak perpaduan. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 76 dan 77. Okey, di muka surat tersebut, murid akan perhatikan diberikan petikan muka surat 76, muka surat 77. Okey, diberi petikan dan aktiviti pertama kita ialah membaca. Okey, kita baca sama-sama petikan yang telah diberikan ini. Semarakkan detik perpaduan. Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Oleh itu, terdapat beberapa langkah bagi menyemarakkan perpaduan sekaligus mewujudkan keharmonian. Hubungan kekeluargaan yang erat asas memupuk perpaduan dalam masyarakat. Peranan ibu bapa mencorakkan kepribadian anak-anak dengan amalan menghormati kaum lain dapat melahirkan keharmonian. Semangat persaudaraan dalam pergaulan harian perlu dididik sejak kecil. Melentur buluh biarlah waktu rebungnya. Seterusnya, institusi pendidikan juga berperanan untuk menyemarakkan perpaduan. Murid-murid perlu didedahkan dengan sistem pendidikan yang dapat menjamin hubungan yang utuh. Mereka perlu dididik dengan sifat toleransi dan saling bekerjasama dalam pelbagai aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum. Pergaulan mesra antara murid berbilang kaum ini asas kehidupan bermasyarakat yang harmoni. Di samping itu, anak-anak perlu digalakkan berkomunikasi dengan jiran yang berlainan kaum. Situasi ini dapat diamalkan apabila mereka saling mengunjungi majlis sambutan perayaan. Dalam kelompok masyarakat pula, mereka dapat berkomunikasi dalam aktiviti gotong royong dan aktiviti sosial penduduk yang menjamin kerjasama antara kaum. Kesimpulannya, semua pihak haruslah berganding bahu dalam memupukkan nilai perpaduan dalam kehidupan. Dengan semangat kekitaan, perpaduan akan terus subur. Farisyah juga dicadangkan oleh ayahnya Encik Farid agar membaca imbasan sejarah tentang semarak perpaduan. Hargai perjuangan pemimpin terdahulu. Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Chen Lock dan Tun Viti Sabatan antara tokoh yang dijulang sebagai arkitek yang membina jambatan perpaduan yang diwariskan kepada kita. Kejayaan mereka menyatukan pelbagai kaum di tanah Melayu memenuhi syarat penting bagi memperoleh kemerdekaan. Kat bawah ini, wawasan seorang negarawan. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Saya ingin melihat rakyat Malaysia berasa megah atas kejayaan yang dicapai oleh negara ini, serta yakin berapa banyak lagi kejayaan akan dicapai hasil semangat hidup persaudaraan antara satu sama lain. Okey, itu ialah petikan yang disediakan pada muka surat 76 dan 77. Okey, aktiviti pertama kita tadi membaca. Jika anda perhatikan dalam buku teks anda muka surat 77 tu bawah tu, dia ada sediakan langkah menyemarakkan perpaduan. Okey, kat sini cikgu dah sediakan. Kita akan cari dulu kat dalam petikan ni mana satu langkah menyemarakkan perpaduan. Okey. Kita tengok yang pertama. Okey, sekiranya awak baca dengan teliti tadi, petikan ni tadi meliputi 3 aspek dari segi keluarga, sekolah dan masyarakat. Okey, kita tengok keluarga dulu. Okey. Langkah
menyemarakkan perpaduan dari aspek keluarga. Yang pertama iaitu hubungan kekeluargaan yang erat. Okey. Yang kedua, peranan ibu bapa mencorakkan kepribadian anak-anak. Okey, manakala isi yang ketiga, semangat persaudaraan dalam pergaulan. Okey, perenggan yang kedua ini ialah langkah menyemarakkan perpaduan bagi keluarga. Okey, kita tengok perenggan seterusnya. Ini dia dah cakap awal-awal ni dekat baris ni, institusi pendidikan. So, sekolah yang pertama ialah sistem pendidikan. Yang kedua, saling bekerjasama dalam pelbagai aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Manakala yang ketiga, pergaulan mesra antara murid berbilang kaum. Langkah menyemarakkan perpaduan yang keempat bagi kategori masyarakat pula. Kita tengok di situ. Yang pertama, berkomunikasi dengan jiran yang berlainan kaum. Seterusnya, saling mengunjungi dan berkomunikasi dalam aktiviti gotong royong dan aktiviti sosial. Kat sini cikgu ada sediakan macam mana tugasan yang awak nak buat. Awak perhatikan di sini. Nanti dalam buku awak boleh tulis seperti ini. Awak rangkakan ni rangka kosong. Ini tadi rangka kosong. Jawapannya telah kita bincangkan. Ini jawapan yang telah kita bincangkan tadi untuk bahagian keluarga. Setiap satu ni awak berikan 3. Cikgu telah bimbing jawapan tadi untuk bahagian keluarga dekat perenggan yang kedua. 1, 2, 3. Bagi sekolah, perenggan yang ke-3. 1, 2, 3. Dan bagi masyarakat dekat perenggan yang ke-4. 1, ni 2, bawah ni yang ke-3. Nanti awak masukkan jawapan yang telah kita bincangkan tadi dalam kotak yang telah disediakan. Seterusnya cikgu ada sediakan 2 soalan tambahan. Awak boleh perhatikan soalannya. Senaraikan tokoh pemimpin yang dijulang sebagai arkitek yang membina jambatan perpaduan. Dalam petikan yang awak baca tu. Jawapan tu ada dekat muka surat 77. Untuk yang bawah ni. Senaraikan tokoh pemimpin yang dijulang sebagai arkitek yang membina jambatan perpaduan. Ada dekat mana jawapan tu? Ada dekat atas ni. Awak senaraikan. Ada 3 orang saja. Kemudian soalan kefahaman yang kedua. Apakah harapan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam ucapan beliau sempena sambutan ulang tahun ke-10 kemerdekaan negara? Yang ini jawapannya ada dalam wawasan seorang negarawan. Di sini jawapan dia. Jadi nanti dekat muka awak, ini adalah tugasan untuk hari ini. Lengkapkan carta ni, kemudian 2 soalan kefahaman. Itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga murid-murid semua sihat, jaga kebersihan. Kita jumpa dalam kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.